Baik, sebelum anda mula mempelajari bagaimana cara untuk berniaga di Facebook, adalah penting untuk anda memahami apa itu perniagaan online, asas perniagaan online. Sebab berniaga di Facebook juga adalah termasuk perniagaan online. Jadi apabila anda memahami asas atau basic perniagaan online, anda akan lebih mudah memahami bagaimana melakukan perniagaan di Facebook. Baik, apa itu perniagaan online? Ataupun sering kita dengar orang sebut perniagaan internet. Jadi perniagaan online adalah urusan perniagaan yang dilakukan tanpa bersemuka seperti melalui laman web, Facebook ataupun email ataupun melalui cara-cara yang lain yang akan kita sebut nanti. Jadi anda lihat dalam slide ini ya, dalam video ini anda melihat dua perkataan di situ, tanpa bersemuka. Jadi contohnya, katakan Encik Ali dia membeli satu buku melalui laman web, dan peniaga yang menjual buku itu di laman web menerima bayaran pada Encik Ali dan menerima maklumat Encik Ali seperti alamat, nama penuh, nombor telefon dan sebagainya. Dan setelah mengesahkan bayaran, maka peniaga buku tadi melakukan penghantaran melalui pos laju ke alamat yang telah diberikan oleh Encik Ali tadi. Jadi itu contoh di mana kita lihat bahawa Encik Ali dengan peniaga tadi tidak melakukan sebarang pertemuan antara dua muka. Tetapi tidak semestinya mereka tidak bertemu langsung. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mereka itu akhirnya boleh bertemu. Tetapi anda lihat dan perlu faham bahawa proses ataupun urus niaga pada peringkat permulaan itu biasanya tidak bertemu muka. Sebagai contoh, proses tempahan, proses pertanyaan, soal jawab dan sebagainya, semua melalui email, melalui sistem website dan sebagainya. Dan akhirnya mungkin peniaga dan pembeli itu tadi akhirnya akan bertemu untuk di mana peniaga ingin memberi produk secara by hand, secara tangan, melalui pertemuan dengan pembeli itu tadi untuk menyampaikan produk tersebut. Okey, itu tidak menggunakan perkhidmatan seperti pos laju ataupun mana-mana kurier yang lain. Jadi anda telah faham bahawa perniagaan online adalah perniagaan yang dilakukan tanpa perlu bersemuka antara pembeli dengan peniaga. Baik. Seterusnya, jadi apa jua perniagaan offline, perniagaan online, sudah semestinya anda perlu mempunyai produk. Nanti saya akan ceritakan ada beberapa jenis produk. Okey, tanpa ada produk maka tak adalah perniagaan kan. Jadi produk adalah perlu, wajib. Sebab produk lah yang akan menyebabkan berlakunya urusan di antara dua pihak, iaitu pembeli dengan peniaga itu tadi. Baik, seterusnya adalah tempat menjual. Tempat menjual ni kalau offline-nya mungkin di pasar, mungkin di lot-lot kedai, mungkin di shopping complex, mungkin di gerai dan sebagainya. Tempat menjual itu offline. Bagaimana pula dengan online? Nanti saya akan terangkan contoh-contoh tempat menjual secara online. Baik. Dan seterusnya, perniagaan online juga memerlukan pemasaran dan periklanan. Okey, produk dah ada, website dah ada. Okey, tempat menjual contohnya website, maka perniagaan tak akan berlaku selagi pemasaran dan periklanan tidak dilakukan. Ya. Jadi apabila kita melakukan pemasaran, periklanan, promosi dan sebagainya, kita menguar-uarkan yang mana kita menyuruh ramai orang masuk ke website kita sebagai contoh, ataupun ke Facebook page kita sebagai contoh, di mana barulah mereka tahu wujudnya perniagaan kita. Barulah mereka tahu kita ada menjual sesuatu kepada mereka. Jadi pemasaran dan periklanan adalah penting. Dan seterusnya adalah dalam perniagaan online, sama juga dengan perniagaan offline, kita perlu menerima bayaran. Kalau
dah nama perniagaan mesti terima bayaran, kan? Jadi produk dah ada, website dah ada, di website tu ataupun di Facebook page tu kita dah nyatakan kalau nak beli barang ni perlu masukkan bayaran ke akaun bank sekian-sekian, dan seterusnya selepas kita terima bayaran kita akan urus tempahan. Urus tempahan maksudnya sebagai contoh kalau kita jual sebagai contoh tadi buku, maka kita tak perlu bertemu dengan pembeli kita tu, kita hantar sahaja buku itu melalui pos laju. Jadi itu maksudnya urus tempahan. Jadi begitu mudah sebenarnya perniagaan online ni. Kebanyakan orang melihat ataupun memahami bahawa susahnya perniagaan online ni nak dimulakan. Jadi kalau anda lihat di sini 5 step ini sahaja atau 5 perkara ini sahaja yang perlu anda fokus sebenarnya. Tidak perlu terlalu complicated, tidak perlu menggunakan software itu dan ini. Boleh, tetapi pada peringkat permulaan keep it simple, permudahkan. Jadi saya ulangi, dalam perniagaan online anda perlu mempunyai produk, anda perlu ada tempat nak menjual, anda perlu melakukan pemasaran dan periklanan, dan anda perlu ada akaun bank untuk terima bayaran, dan seterusnya selepas anda menerima tempahan pembelian daripada pelanggan, anda perlu mengurus tempahan. Okey. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, produk ataupun jenis perniagaan online. Dalam perniagaan online atau perniagaan melalui internet, ada beberapa jenis produk ataupun perniagaan. Yang pertama adalah produk fizikal. Okey, contoh produk fizikal adalah seperti mengapa kita panggil produk fizikal? Sebab produk yang boleh disentuh, yang boleh dihidu dan sebagainya. Produk yang perlukan ada penghantaran, sama ada kita bagi by hand, kita perlu pergi berjumpa dengan pelanggan kita tu untuk hantar barang, ataupun kita guna saja perkhidmatan kurier seperti pos laju, perlu penghantaran sebegitu. Itu produk fizikal seperti buku, majalah, makanan-makanan, pakaian dan sebagainya. Itu contoh-contoh produk fizikal. Manakala contoh produk yang kedua, jenis produk yang kedua adalah produk digital. Okey, produk digital ni pada zaman sekarang amat famous ya, sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang. Contoh produk digital yang paling dikenali ramai adalah e-book. Okey, contoh satu format e-book yang terkenal adalah dalam bentuk file PDF. Itu e-book. Jadi produk yang anda mungkin boleh jual nanti adalah produk digital kalau anda mahulah. Dan jenis produk yang ketiga ataupun jenis perniagaan yang ketiga adalah perkhidmatan ataupun kita boleh juga panggil sebagai servis. Okey, perkhidmatan ini adalah tidak semestinya anda tidak bertemu dengan pelanggan. Ada juga perkhidmatan yang anda di mana pelanggan buat tempahan sekian-sekian, dia nak buat sekian-sekian dan dah siap barang tu, anda perlu post juga ataupun anda perlu bertemu dengan pelanggan tersebut pun boleh juga, bergantung pada jenis perkhidmatan anda. Okey, contoh-contoh perkhidmatan adalah seperti perkhidmatan menulis artikel, perkhidmatan membina website, perkhidmatan reka bentuk grafik, ya, design. Ada juga di mana perkhidmatan yang saya sebutkan tadi tidak perlu pun berjumpa dengan pelanggan, di mana kita hantar melalui email sahaja, ataupun kalau kita buat servis membina website, kita terus upload website itu ke hosting, ya, dan domain, dan ia terus live di situ. Kita hanya serahkan login ataupun maklumat tertentu kepada pelanggan kita sahaja. Okey, itu contoh-contoh perkhidmatan. Jadi anda telah lihat sini ada 3 jenis perniagaan yang banyakkan orang lakukan di online, itu produk fizikal, produk digital dan juga perkhidmatan. Baik. Kemudian perniagaan online ini, yang keduanya adalah tempat menjual. Sama juga seperti offline, ada kedai dan sebagainya. Melalui online ada banyak cara, ada banyak tempat untuk kita
menjual, ya. Okay, sebagai contohnya adalah seperti laman web, Facebook, Instagram, forum online, blog shop, website lelongan seperti eBay, lelong.com.my dan sebagainya. Dan banyak lagi tempat-tempat yang boleh menjual, tak semestinya perlu ada laman web atau website sendiri. Jadi apabila anda telah mempunyai produk ataupun mempunyai perkhidmatan, anda perlu menentukan di mana anda nak menjual. Tapi dalam package video yang anda beli ini, kita akan fokus kepada platform atau tempat menjual, iaitu Facebook, ataupun lebih spesifiknya iaitu Facebook page. Anda akan belajar nanti. Baik. Dan seterusnya, setelah anda ada produk, okey, produk apa yang nak jual, anda telah menentukan di mana anda nak menjual, okey, kaedah apa, platform mana, anda perlu melakukan pemasaran dan juga periklanan. Okay, begitu banyak teknik sebenarnya. Contohnya periklanan untuk perniagaan online ni seperti iklan banner, ya, yang berklip-klip tu, blog, Facebook Ads, Google Ads dan email marketing. Tapi dalam apa yang kita nak belajar nanti adalah menggunakan Facebook Ads, ya, sebab kita nak berniaga melalui Facebook page. Lebih mudah kita terus menggunakan Facebook Ads. Ini semua anda akan belajar nanti. Baik, kemudian setelah anda ada produk, anda dah ada Facebook page sebagai contoh, dan anda telah melakukan periklanan, sudah tiba masanya untuk anda menerima bayaran. Okey. Untuk menerima bayaran ini banyak cara. Biasanya yang pertama, banyakkan peniaga menggunakan akaun bank sahaja. Akaun bank ni ada dua jenis, ya, tuan-tuan dan puan semua. Yang pertama adalah akaun bank jenis personal, okay, saving account, dan yang kedua adalah akaun semasa, current account. Jadi untuk permulaan anda boleh menggunakan saving account, tetapi biasanya lama kelamaan pihak bank boleh mengenal pasti atau mengetahui anda melakukan perniagaan melalui saving account. Bukan tidak boleh, tetapi tidak digalakkan. Pihak bank akan menghubungi anda ataupun menyarankan kepada anda agar anda menggunakan akaun semasa. Akaun semasa pula ada dua jenis. Akaun semasa personal, okay, dan akaun semasa perniagaan. Okay, anda boleh merujuk pihak bank lebih lanjut mengenai akaun semasa yang boleh anda buka bersama mereka, mana-mana bank sahaja. Dan seterusnya, cara yang kedua adalah credit card online payment. Anda boleh menerima bayaran di mana sebagai contoh, seorang pembeli ini dia mempunyai kad kredit ataupun kad debit. Dia boleh menggunakan kad debit ataupun kad kreditnya untuk melakukan bayaran terhadap produk anda. Jadi bagaimana anda boleh menerima bayaran melalui kad kredit? Mudah sahaja. Antaranya anda boleh menggunakan perkhidmatan PayPal, okay, to check out, WorldPay, MallPay dan iPay88. Saya lebih galakkan anda menggunakan PayPal, ya. Anda boleh layari paypal.com kerana ia mendaftarnya adalah percuma berbanding to check out dan WorldPay. Ia sedikit teknikal, di mana pertama anda perlu melakukan bayaran dan dia punya nak set up tu sedikit teknikal. Manakala MallPay dan iPay88 ini adalah syarikat Malaysia, namun syarat-syaratnya sedikit ketat buat masa sekarang. Jadi saya lebih galakkan anda menggunakan PayPal saja sebab ia mudah dan cepat. Anda masuk saja paypal.com, daftar dan terus anda dapat menggunakannya, ya. Anda hanya akan di-charge apabila anda menerima bayaran sahaja. Namun untuk permulaan, dan jika anda target market tempatan, ya, local market, anda boleh menggunakan akaun bank sahaja pun sudah mencukupi. Tak perlu pening-pening kepala, ya, mengenai credit card. Mula-mula ni anda guna akaun bank apa yang anda ada dulu. Okey, tak kisah saving account pun anda boleh guna. Baik. Dan akhir sekali, bila anda telah menerima tempahan, anda perlu urus tempahan tersebut. Kalau produk fizikal, anda pergi pos lah, sama ada guna pos biasa berdaftar ataupun kurier ataupun pos laju. Mana-mana kurier ni banyaklah di Malaysia, tapi yang paling famous adalah seperti pos laju. Kalau produk digital, anda boleh emailkan sahaja file digital tersebut,
Okey, sebagai contoh, anda menjual e-book dalam bentuk PDF, anda perlu emailkan sahaja file PDF itu, ataupun anda sediakan satu download page di mana pembeli e-book itu akan masuk ke satu download page yang anda sediakan dan mereka download dari situ. Ataupun jikalau anda melakukan perkhidmatan berkaitan pada jenis perkhidmatan seperti contoh yang telah saya berikan tadi. Kalau perkhidmatan tu perlu bertemu muka, anda perlu bertemu. Kalau perkhidmatan yang tak perlu bertemu, maka tak perlulah berjumpa pun. Okey, jadi itu sahaja untuk video yang pertama ini. Okey, asas perniagaan online. Anda telah memahami bahawa perniagaan online hanya meliputi 5 perkara ini. Ada produk ataupun ada perkhidmatan, ada tempat anda nak menjual, anda lakukan marketing. Okey, marketing ini saya lupa satu perkara lagi. Marketing adalah termasuk menulis ayat-ayat jualan, dan ini anda akan belajar nanti. Dan seterusnya, bila anda telah lakukan pemasaran, marketing dan periklanan, promosi dan segala-galanya, maka anda akan menerima bayaran. Ada orang membeli produk anda. Okey, contohnya anda menggunakan akaun bank, dan seterusnya anda hantar produk tersebut kepada pelanggan anda. Jadi itu sahaja. Bila anda memahami perniagaan online ini, anda akan lebih mudah melakukan perniagaan melalui Facebook setelah anda belajar nanti. Itu sahaja untuk video ini. Saya doakan anda berjaya membina perniagaan online anda sendiri, iaitu melalui Facebook.